yang kita ingin bawakan ini berkaitan dengan bola sepak Malaysia dan telah pun diumumkan berkaitan dengan pelantikan Dato' Ong Kim Swee kepada jawatan Technical Director Persatuan Bola Sepak Malaysia, dan ini pastinya sesuatu yang sangat membanggakan kerana rakyat Malaysia sendiri, apatah lagi seorang jurulatih yang sangat mengetahui selok-belok bola sepak tempatan, terutama dari sudut akar umbi sehinggalah ke peringkat nasional, peringkat pasukan kebangsaan. Untuk itu kita sangat berbesar hati kerana Dato' Ong Kim Swee sendiri, pengarah teknikal Persatuan Bola Sepak Malaysia yang baharu bersama dengan kita pada pagi ini. Terima kasih Dato'. Terima kasih. Sihat ya? Sihat. Semakin segak saya saksikan Dato' Ong Kim Swee bersama dengan kita. Mungkin selaku permulaannya tahniah kita ucapkan di atas pelantikan, walaupun Dato' memang sangat sinonim dengan FAM, dengan pasukan kebangsaan. Kali ini menyandang jawatan yang sangat berbeza dan besar tanggungjawabnya. Dato' sendiri melihat kepada pelantikan ini dan apa visi yang ingin disampaikan, sejurus diberikan kepimpinan ini, Dato'? Ya, ini satu tugas yang berbeza. Kalau dulu saya hanya bersama pasukan, tetapi kini lebih secara keseluruhan, ya, di mana di dalam bahagian teknikal bukan sahaja bola sepak padang, tetapi saya harus terlibat juga dengan futsal, bola sepak wanita, coach education, unit belia dan beberapa unit lagi. Jadi untuk melakukan tugas ini dah tentu memerlukan kerjasama setiap pihak dan dah tentu perancangan yang kita ada, seperti kita maklum yang F30 telah dilancarkan 2 tahun yang lepas, dan ini penting untuk kita selaraskan sehingga kita mendapat objektif apa yang kita inginkan dalam F30. Dato' melihat kepada sekarang ini dengan situasi pandemik, dengan keadaan Liga Bola Sepak Malaysia juga agak sedikit tidak stabil bermula daripada tahun lepas dan sekarang ini ingin dimulakan kembali. Adakah ini merubah visi ataupun merubah senario bola sepak Malaysia dengan apa yang ingin cuba disampaikan, merubah perjalanan dan juga perancangan sebelum ini menuju ke F30 itu, Dato'? Ya, serba sedikit akan melibatkan kerencatan di mana kita tahu apabila bola sepak tak dibenarkan, jadi bermakna banyak perancangan kita tergendala. Tergendala bukan sahaja daripada segi persiapan, tetapi perancangan, contohnya kursus-kursus yang ingin kita lakukan semuanya terhenti. Seperti mana kini saya masih lagi berada dalam modul terakhir Pro License contohnya, di mana kita telah melalui proses selama 2 tahun, di mana harus berakhir tahun lepas pada bulan Mac, tetapi sehingga kini kita masih lagi menunggu waktu yang sesuai untuk mengakhiri modul terakhir itu, di mana itu akan memberi kita kelebihan. Jadi bukan saja persiapan pasukan kebangsaan, tetapi pasukan-pasukan remaja di mana kita tahu tahun lepas kita tidak mempunyai sebarang liga untuk pemain berusia 17 tahun, 19 tahun dan juga 23 tahun. Jadi kita perlu mencari alternatif di mana kita tahu sekarang pandemik masih lagi berluasan, di mana kita harus mempunyai plan B jika berlaku lagi kemungkinan PKP ataupun apa-apa yang akan disarankan oleh kerajaan. Datuk menggantikan Peter Diru, jawatan yang dikosongkan sejak dari tahun lepas, dan saya kira mungkin kerja telah bermula. Apa perkara pertama yang Datuk bakal lakukan, akan lakukan di atas kerusi pengarah teknikal ini? Ya, tidak banyak perubahan, ya. Apabila saya mengambil alih, ramai yang mengatakan ada perubahan besar, tetapi tidak, di mana kita tahu seperti saya katakan tadi, projek F30 masih lagi berlaku, dan perkara pertama yang ingin saya lakukan adalah daripada segi sudut kejurulatihan. Di mana saya ingin ramai jurulatih-jurulatih tempatan, terutamanya jurulatih-jurulatih yang muda, yang mampu berkhidmat di peringkat yang lebih tinggi. Di mana saya ingin lihat jurulatih-jurulatih ini diberi peluang untuk mengendalikan pasukan-pasukan liga utama kita. Dan kemungkinan jika kita dapat menilai ataupun mendapat jurulatih yang mempunyai talent, kemungkinan saya ingin menghantar mereka ke kelab-kelab gergasi di Asia untuk melakukan attachment. Jadi daripada situ kita akan mendapat jurulatih yang baik, di mana apabila mempunyai jurulatih yang baik, kita akan mendapat pemain yang baik. Tak termasuk juga di mana pembangunan belia kita amat penting. Kalau kita lihat pemain-pemain daripada Australia,
Jepun, Korea, kebanyakan pemain-pemain mereka beraksi di Liga Utama Eropah. Dan apabila mereka kembali ke pasukan kebangsaan, secara automatik pasukan itu akan menjadi lebih baik. Ya. Jadi itu salah satu perancangan yang saya ingin lakukan apabila menjawat jawatan sebagai pengarah. Ya, saya kira itu satu perkara positif juga kerana Datuk juga bermula sebagai seorang jurulatih peringkat bawah umur kepada pasukan kebangsaan. Datuk, saya menyaksikan sebuah temu bual yang ditayangkan sejurus Datuk menerima pelantikan sebagai pengarah teknikal, mengatakan bahawa yang penting ingin mengeksport pemain-pemain, jurulatih-jurulatih ke luar negara, menjalin hubungan kerjasama dengan beberapa pasukan gergasi di rantau Asia. Adakah ianya sesuatu misi yang sekarang ini perlu kita perhalusi? Maksudnya Jepun, Korea memang dah terkenal dengan perkara itu. Itu mungkin langkah ke hadapan untuk kita memperkasakan pasukan kebangsaan? Kita harus realistik di sini. Di mana kita tahu pemain-pemain kita mempunyai bakat. Tetapi bakat yang kita ada masih lagi belum boleh menempuhi pasaran Eropah. Okey. Jadi kita harus lihat ke negara Jepun, Korea maupun Australia. Di mana di sini liga-liga mereka lebih kompetitif. Dan mereka bermain dalam liga juara-juara Asia secara kompetitif. Jadi jika kita dapat membawa jurulatih ataupun pemain kita ke kelab-kelab ternama Asia di Jepun, Korea, dan tentu ini akan memberi kelebihan pada kita. Ya. Contohnya beberapa pemain muda daripada Thailand yang beraksi di Liga Jepun. Ya. Jadi ini satu contoh yang baik. Dan bagi saya kita harus mengubah landscape kita di mana kita tak boleh lagi memikirkan terlampau jauh sebelum kita mencapai sasaran tersebut. Ya, Datuk, kita lihat juga ada beberapa pemain-pemain muda yang mengambil inisiatif sendiri berkelana ke luar negara. Contohnya menyertai pemilihan ataupun mungkin mereka telah pun berada di luar dan terus menyertai pemilihan di kelab-kelab kecil di Eropah. Dan kita juga ada Luqman Hakim. Safawi juga baru pulang dari Portugal. Hadi Fayad di Jepun juga sedang berkelana di sana. Bagaimana sebenarnya dalam FAM ingin memastikan bahawa selepas ini proses itu akan disaring dengan lebih baik, dilakukan oleh FAM, mendapat sokongan FAM juga untuk menghantar pemain-pemain keluar instead of hanya inisiatif pemain-pemain sendiri saja? Yang pertama, kita tahu apabila menghantar para pemain ataupun jurulatih ke luar negara memerlukan perbelanjaan yang cukup besar. Ya. Dan apabila inisiatif yang dilakukan oleh ibu bapa masing-masing untuk menghantar anak mereka tak kira ke mana sekalipun di luar negara, itu merupakan satu tanda positif di mana mereka ingin melihat kejayaan dan mereka percaya yang bola sepak sekarang merupakan satu kerjaya bagi setiap individu. Dan ini akan memberi peluang pada mereka untuk beraksi di liga-liga yang lebih baik selepas mereka berada di Eropah. Dan tentu di pihak FAM kita juga mempunyai perancangan dan seperti mana yang dikatakan oleh Presiden FAM, kita mempunyai kerjasama yang cukup baik dengan negara Jepun, di mana kemungkinan besar kita boleh mendapat segala bantuan daripada Jepun untuk meletakkan beberapa pemain muda kita yang berbakat dengan kelab-kelab di Jepun. Ya, Datuk, sebagai peminat, mungkin ada antara peminat bola sepak yang menyaksikan temu bual ini. Apa harapan yang boleh dititipkan? Sebab sebelum ini mungkin secara jujurnya kita merasakan bahawa jawatan technical director itu, pengarah teknikal itu, sesuatu yang sangat agak kurang popular kerana sebelum ini agak kurang terkedepan apa visinya, apa misinya. Tapi dengan pelantikan Datuk ni, apa yang boleh peminat bola sepak harapkan? Yang pertama, kita harus menukar persepsi di mana hanya seketika. Di mana kita selalu inginkan kejayaan dalam sekelip mata. Dalam bola sepak, perkara ini takkan berlaku. Okey. Dan saya selalu tegaskan ketika saya menjadi jurulatih Harimau Muda maupun pasukan senior di mana kita harus mempunyai pembangunan bola sepak yang baik. Dan kini kita dapat lihat kita mempunyai NFTP di mana kita mempunyai barisan pemain yang cukup ramai, di mana diberi peluang untuk bermain di peringkat antarabangsa. Jadi ini perkara yang paling penting dalam pembangunan bola sepak belia. Dan saya harap peminat bersabar, di mana pemain-pemain muda ini akan hanya terhasil
jika mereka diberi pendedahan daripada usia yang muda sebelum mewakili negara di mana akan memberi impak yang berlainan. Dan juga kita dapat lihat sekarang pasukan kebangsaan kita mempunyai peluang yang cukup baik untuk layak ke Piala Asia dan kebelakangan ini kita menunjukkan satu prestasi yang cukup positif dan saya percaya kita mampu melakukan dengan lebih baik dalam masa 5 hingga 10 tahun yang akan datang. Ya, maksudnya Datuk bercerita mengenai pembangunan pemain muda dan mungkin antara menjadi perdebatan juga berkaitan dengan squad project yang diperkatakan dengan pemilihan Yusri Cik Lah dan sekarang ini ianya ibarat jelmaan semula Harimau Muda pada satu ketika dahulu. Datuk yang paling arif lah berkenaan dengan pasukan Harimau Muda. Datuk melihat kepada visi squad project ini yang ingin dibangun kembali oleh FAM ni? Ya, ini satu inisiatif yang cukup positif ya bagi saya yang dilakukan oleh MSN dan juga FAM. Di mana dengan adanya pemain pasukan projek ini di mana kita bentukkan untuk satu jangka masa tertentu. Okay. Dan kalau kita lihat kategori umur pemain-pemain yang kita pilih untuk pasukan projek ini ataupun yang dipilih oleh Yusri adalah berusia 19 hingga 20 tahun. Okay. Di mana mereka ini merupakan kelompok pemain yang akan beraksi dalam kelayakan Olimpik 2024. Jadi dalam masa 3 tahun ini pendedahan yang mereka akan dapat di Liga Premier kita dan juga beberapa perlawanan antarabangsa akan memberi satu pendedahan yang cukup baik. Yeah. Dan untuk menjadi satu pasukan yang cukup baik, kita tak boleh hanya mengumpulkan pemain-pemain muda ini hanya dalam seminggu dua sebelum ke sesuatu perlawanan. Maksudnya ini bukan pasukan kebangsaan tetapi pelapis. Yes, ini merupakan pasukan yang boleh dikatakan memberi peluang ya, terutama kepada pemain-pemain daripada NFTP yang apabila mereka berakhir usia mereka 17 tahun, mereka akan diberi satu lagi pathway ataupun laluan untuk mereka menjadi sebelum mereka menjadi pemain profesional sebenar dalam liga-liga kita ataupun liga luar negara. Baik, saya kira itu satu inisiatif sangat baik. Datuk, apapun sekali lagi tahniah kita ucapkan. Terima kasih. Selamat menjalani tugas baru ini. Okey, cukup berkenaan dengan soalan pengarah teknikal tapi saya ada satu soalan bonus kepada Datuk ni. Mungkin ialah daripada zaman Harimau Muda, kemudian ke pasukan kebangsaan, caretaker dan juga telah pun diserapkan selaku pengendali sebenar untuk Harimau Malaya dan sekarang ni pengarah teknikal. Yang mana paling mencabar, Datuk? Saya rasa berbeza kedua-duanya tetapi dah tentu apabila menjadi ketua jurulatih pasukan kebangsaan itu merupakan satu jawatan yang bagi saya lebih mencabar daripada apa yang saya lakukan sekarang ini. Ya, baik. Itu mungkin antara pengalaman kenapa Datuk dipilih selaku pengarah teknikal. Memahami seluk-beluk. Tahniah sekali kita ucapkan. Terima kasih. Semoga berjaya kepada Datuk Ong Kim Swee, pengarah teknikal Baharu Persatuan Bersepak Malaysia FAM dalam memberikan sinar harapan kepada sukan nombor 1 dunia dan Malaysia terutamanya itu bola sepak.